Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton. Jadi siapa yang dah masuk ke dalam live kita, insya-Allah bolehlah sama-sama kita share pada rakan-rakan yang lain supaya ramai lagi akan mendapat manfaat. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkanlah kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung hadis yang as-sabi' wal 20. Hadis yang ke 27 yang akan dibacakan oleh saudara Daniel. InsyaAllah, dipersilakan. Bismillah. Hadis Sabi'u 20 Anin Nawas bin Sam'an عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصح بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم فقلت نعم وقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس وطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. Hadis sahih rawainahu musnad imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnad jayyid. Okey, hadis ini adalah hadis tentang albir, perkataan albir. Dalam Quran pun ada sebut perkataan albir. Walakinnal birra man ittaqa. Laisal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi perkataan albir ini juga diungkapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jadi daripada Nawas ibn Sim'an, dia kata aku bertanya Rasulullah tentang apakah makna albir wal ism. Jadi di sini ada sunaiyat, maksudnya ada gandingan dua perkataan di antara albir dengan isim. Seakan-akan berlawanlah di antara albir dengan al-ism. Macam mana kita nak terjemah albir? Sebahagian orang menterjemahkan kebaikan. Sebahagian orang terjemahkan kebajikan. Jadi apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sebut albirru husnul khuluq. Albir itu mubtada' dia, khabar dia adalah husnul khuluq, iaitu akhlak yang baik. Jadi ini bukan min babil hasr, laisa li qasdil hasri, bukan dengan maksud terhad ataupun limitasikan kebajikan itu hanya akhlak baik, tetapi kemuncak ghayatul bir, ataupun kita kata min a'zamil bir, min afdalil bir. Ini pun kita belajar dalam, contohnya dalam sabda Nabi SAW, Nabi pernah sebut al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan bermaksud haji itu hanya perbuatan wukuf, tetapi kemuncak kepada haji itu, ataupun inti yang paling utama dalam haji itu adalah tak kala al-hujjaj wukuf ketika Arafah. Jadi kemuncak kepada albir itu adalah husnul khuluq. Sebab itu ulama kalau kita baca syarah-syarah macam-macam lah, dia orang syarah tentang makna albir kan. Ada yang kata albir itu adalah menghubungkan silaturrahim. Ada kata makna bir itu adalah at-ta'ah. Jadi sebenarnya banyak makna bir itu adalah menunjukkan kepada tak ada percanggahan lah. Jadi albir itu boleh disebut ketaatan, boleh disebut sebagai menghubung silaturrahim, sebab
albir lahu anwa', dia ada banyak tafasil, ada banyak perincian, ada banyak bahagian. Yang disebut oleh Nabi ni adalah kemuncak dia. Apatah lagi akhlak itu adalah samaratul ilm ataupun samaratul fahmi sahih, implikasi ataupun kesan daripada faham agama itu adalah akhlak. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi an-nas. Adapun isim, dosa tu digandingkan dua. Maksudnya dalam ta'rif Nabi itu, Nabi mentarifkan dalam dua ciri. Yang pertama adalah ma haka fi nafsik ay fi sadrik. Bukan bermaksud segala yang taraddada, haka yakni taraddada, ikhtalaja, maksudnya tidak semua perkara yang kita berlegar ataupun confused, taraddud dalam hati itu adalah dosa, tapi apa yang Nabi sebut adalah mimba bil ghalib. Mimba bil ghalib. Yang kedua, apa yang Nabi maksudkan itu adalah pada nafsika, itu adalah pada, dengan maksud pada nafsika itu adalah pada qalbin salim, pada orang yang mempunyai hati yang bersih. Laisa kulli qalb, bukan semua hati itu taraddud untuk melakukan dosa. Kalau orang jahat memang dia tak ada taraddud lah, dia bunuh orang, dia mencuri kan. Tapi fi nafsika itu merujuk kepada taksis, dia adalah keadaan insan ataupun nafsun, jiwa yang baik, jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Islam. Okay, baik. Wa karihta an yattali' alaihi an-nas, dan secara zahirnya kita tak suka orang tahu. Ittila' maksudnya kita tidak suka orang mencerobohi apa yang dilakukan sebagai dosa tersebutlah. Begitu juga dalam riwayat yang kedua, seorang sahabat ni juga, dia kata aku mendatangi Rasul, aku tanya tentang albir wal ism, qultu na'am. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam istafti qalbak. Nabi suruh minta fatwa daripada hati. Kemudian Nabi definisikan juga albir, apa yang jiwa damai terhadapnya, apa yang jiwa cenderung ke arahnya. Itma'annat ilaihi an-nafs wa itma'anna ilaihi al-qalb. Okay, baik. Jadi para ulama kata, adakah semua orang boleh meminta fatwa daripada hati? Ini kembali contohnya seorang mustafti, orang yang nak minta fatwa hukum. Dia tanya ustaz ni kata macam ni. Ditanya ustaz kedua kata macam ni. Jadi akhirnya orang awam pun dia berhajat kepada ijtihad, berhajat kepada membuat keputusan. Dia sudah berijtihad untuk mencari guru yang betul lah. Dia tanya mufti, tanya ustaz ni, tapi dia taraddud antara dua pendapat. Maka berperanan juga kepada dia untuk istafti qalbak. Tapi sebahagian ulama meletakkan syarat, orang yang berhak untuk meminta fatwa daripada hati itu mesti hati yang bersih, yang pertamanya. Yang kedua, sekiranya melibatkan ilmu, mesti orang yang juga mempunyai kefahaman, asas kefahaman. Kalau tak, dia memang hanya, kita kata, taklid lah kepada pendapat seseorang alim tadi. Yang kedua, istafti qalbak juga boleh refer kepada keadaan-keadaan yang mana dia diuji dengan untuk melakukan maksiat dan sebagainya. Secara fitrahnya, maksiat ditolak oleh semua jiwa-jiwa yang manusia yang betul-betul berjalan di atas fitrah. Tak mesti orang alim kan. Jadi maksudnya ada beberapa keadaan lah kat sini. Ada keadaan yang terpakai untuk orang yang hati bersih saja. Ada keadaan yang mana minta fatwa daripada hati itu terpakai kepada semua orang, kerana memang dah tabiat dan keadaan jiwa dan hati manusia itu secara fitrahnya adalah menolak perkara-perkara yang jahat dan dosa tadi. Sebab itu kata Nabi, wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftauk. Sama juga. Ya, walaupun manusia suruh kita buat ataupun beri pendapat, kalau kita rasa salah, tetap salah lah.
Okay, kita tengok hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-28 lah. Kita baca 2 hadis terus pun tak apa. Okey. Dus 28 dan 29. Okay. Hadis 28 عن أبي نجيح العرباط بن ساري السلمي رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Okey, seterusnya. حديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به قال تكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Okey, hadis yang ke-28. 28 ke-27. 28 28. Okey, hadis 28 ni hadis masyhur lah. Iaitu daripada Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah, yang mana menceritakan suatu hari Rasulullah memberi mau'izah. Wa alihi wa sahbihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Jadi kata para ulama, ciri-ciri mau'izah Rasulullah tu ada 3. Yang pertama, yang perkataan Nabi itu adalah mempunyai balaghah. Maksudnya bahasanya yang jelas dan juga tepat. Bahasa Nabi kan jelas dan juga tepat. Yang kedua, antara ciri kedua peringatan Nabi itu yang disebut dalam hadis wajilat minhal qulub. Sesuatu yang menyentuh hati sehingga bergetar hati kan. Jadi percakapan Nabi bukan sahaja bahasa yang bagus tetapi kena pada hatilah. Mungkin kita kalau bercakap, kita mungkin menggunakan perkataan-perkataan yang bagus. Kita pilih kosakata yang tepat. Tapi tak semesti, kadang-kadang perkataan kita tak semesti menyentuh hati lagi. Tapi perkataan Nabi, peringatannya tepat, menyebabkan hati bergetar.
wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, sehingga mengalirkan air mata, menangis para sahabat yang mendengar. So itu antara tiga ciri mau'izah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Sehingga disifatkan oleh para sahabat kat sini ka'annaha mau'izatan muwaddi', seakan-akan lah masa para sahabat merumuskan bentuk mau'izah Nabi itu, peringatan Nabi itu seakan-akan ianya adalah ucapan perpisahan kan. Jadi nak memberitahu berbekas pada hati. Yang kedua, kita nampak bahawa para sahabat ni sangat memberi perhatian lah kepada apa yang nak disampaikan oleh Nabi. Sebab tu sehingga menyentuh hati mereka. Bukan saja mereka dengar dengan telinga dan sebagainya, tapi masuk kepada hati. Faqulna ya Rasulullah, kemudian faqala usikum bitaqwallah azza wa jal was-sam' wa ta'ah. Jadi Rasulullah memberi pesan kepada yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. So asas hidup kita takwa. Okey, setelah takwa, as-sam' wa ta'ah. Okey, ni dalam konteks kolektif. Sebab manusia ni adalah satu makhluk yang hidup secara kolektif, secara berjamaah, secara bermasyarakat, secara bernegara. Jadi dalam kelompok-kelompok kecil itu ataupun kelompok-kelompok besar, dia mesti ada amir, ada ketua. Sama ada dalam keluarga, ada ketuanya, dalam kampung ada ketuanya, dalam negara ada ketuanya. Jadi Nabi sebagai pemimpin negara, mestilah Nabi menekankan yang paling besar sekali lah, iaitu dalam konteks kenegaraan, dalam konteks untuk kestabilan masyarakat Muslim pada waktu tersebut. Jadi antara kata kunci kestabilan tersebut, kata kunci keamanan, kestabilan, kedamaian tersebut ialah as-sam' wa ta'ah. Mesti ada dengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara, Nabi perumpamakan, walaupun yang akan menjadi pemimpin kamu ini, cuma ulama bahaslah ta'ammara ni kan. Ada sebahagian pendapat ulama kata ta'ammara ni adalah pemimpin yang dipilih daripada kita yang pilih pemimpin tadi. Ini bagi sebahagian para ulama yang nak istinbat bahawa pemimpin itu dipilih oleh masyarakat ataupun dipilih oleh sistem musyawarah, permusyawaratan daripada wakil-wakil masyarakat tadi. Okey. Nabi contohkan, walaupun yang menjadi pemimpin kamu itu adalah abdun. Sebahagian riwayat kata abdun habasyiyun, hamba yang daripada Habsyi yang kulit gelap. Jadi kita taat dan dengar tu bukan, walaupun lepas ni hadis ni perlu difahami secara kulliyat. Kita tak boleh faham hadis taat ni pada satu hadis saja. Sama juga hadis-hadis yang lain kan. Kalau kita belajar hadis bab taharah contohnya, kita tak boleh iktifa bi hadisin wahid wa tarki ahadith ukhra fi mas'alatin wahidah masalan. Kita tak boleh mengabaikan hadis-hadis yang lain sebab himpunan kesemua dalil itu, Quran, hadis, itu akan memberikan satu kerangka yang tepatlah untuk memahami sesuatu konsep. Jadi untuk kita memahami konsep dengar dan taat sebagai warga negara ataupun sebagai rakyat dalam konteks pemimpin, tidak cukup untuk kita baca satu hadis ini sahaja untuk faham konsep umum tersebut. Konsep kulli. Kita mesti juga gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Contohnya, tidak ada la ta'ata fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ta'at lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Jadi hadis ta'at ini juga mesti digabungkan dengan hadis yang Nabi kata tidak valid sesuatu ketaatan pada bab seorang makhluk melakukan maksiat. Contohnya pemimpin suruh kita melakukan maksiat, tak boleh taat lah. Jadi taat dan dengar kat sini mesti juga difahami konsep dia dengan digabungkan bersama riwayat-riwayat, dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang lain. Ini contohlah. Okay, baik.
Fa innahu, ini ta'lil daripada Nabi. Ta'lil ni maksudnya Nabi memberi reason, alasan. Apakah alasan daripada perlu kepada asam wa ta'ah tadi? Kita kena ingat asam wa ta'ah yang Nabi sebut dalam pesanan ni, Nabi gabungkan dengan taqwa. Ini penting. Sebab yang memandu asam wa ta'ah itu adalah taqwa. Yang kedua, asam wa ta'ah itu hanya daripada dalam perkara-perkara yang membawa kepada ketakwaan, bukan membawa kepada maksiat yang kita sebut tadi. Okey, apa ta'lil Nabi? Apa dia punya illah, dia punya sebab perlunya kepada perintah awal tadi? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kerana di kalangan kamu man ini, man itu sama ada individu ataupun kelompok ataupun generasi di kalangan kamu, yakni di kalangan para sahabat dan selepas daripada kamu, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat berlaku banyak ikhtilaf. So ikhtilaf ini ada dua lah, sama ada ikhtilaf yang tanawwu', yang jaiz, yang sa'iq, ada ikhtilaf yang dibenarkan. Ada ikhtilaf yang bersifat tafarruq. Al-ikhtilaf bermakna at-tafarruq, ataupun dengan makna perpecahan. Ada ikhtilaf dengan maksud ra'yun mamduh, maksudnya memberikan pendapat-pendapat yang terpuji, yang hasan, yang tidak bercanggah. Itu tidak ada masalah. Tapi kedua-dua ikhtilaf ini perlu diurus. Contohnya ikhtilaf yang dibenarkan, macam ikhtilaf para sahabat sendiri pun ada perbezaan dalam masalah-masalah fiqh. Contoh, itu pun perlu diurus supaya tak berlaku la yuaddi hatta la yuaddiya ila at-tafarruq, sehingga dia tak membawa kepada implikasi perpecahan tadi. Adapun Nabi sebut konsep umum, kamu akan nampak berlaku ikhtilaf. Ikhtilaf ini berlaku ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercakap tentang al-asrul ladzi, ataupun kita kata zaman ba'da wafatih, setelah wafatnya. Fa'alaikum, maka hendaklah kamu bisunnati, at-tamassuk bisunnati, sunnah Nabi, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jadi Nabi dah sebut sunnah yang Nabi suruh ikut itu adalah sunnah baginda dan juga sunnah para sahabat. Begitu, cukup takat itulah. Jadi apa yang keluar daripada sunnah baginda dan usul sunnah baginda yang diteruskan oleh para sahabat, maka itu maksudnya terkeluarlah daripada pesanan Nabi tadi. Ini masuk dalam bab bid'ah lah, kita pun dah huraikan sebelum ni kan. Kita baca dulu sampai habis. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit ataupun dengan geraham, gigi geraham tu pegang betul-betul. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hati ataupun daripada perkara-perkara yang baru, kerana setiap bid'ah itu dalalah. Rawahu Abu Daud at-Tirmizi. Ini baru kita dah hurai pada pertemuan yang lalu. Jadi segala yang berlaku di zaman para khulafa ar-rasyidin, contohnya di zaman khulafa ar-rasyidin ada juga urusan-urusan keagamaan yang melibatkan agama yang tidak ada di zaman Rasulullah. Maka kita tak boleh kata benda itu sebagai bid'ah, tapi kita masukkan itu sebagai sunnatil khulafa ar-rasyidin, sebab mereka masih lagi berjalan di atas usul manhaj sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun dah hurai pada pertemuan yang lepas, setiap perkara yang baharu sekiranya menepati usul dan kaedah-kaedah syarak, maka dia bukan bid'ah. Contohnya solat. Ada wasilah yang baru solat, terpaksa solat di atas kapal terbang, ataupun terpaksa solat dengan penjarakan, tetapi tidak bercanggah dengan maqasid dan juga usul serta qawaid syarak, kaedah-kaedah kulliyat syarak itu, maka tak dikategorikan sebagai bid'ah. Sebab banyaklah perkara baharu kan dalam agama sekarang ni, perkara yang wasail, contohnya dengan perkembangan teknologi,
pengajian, pendidikan. Sebab itu kita kena bezakan di antara wasail yang sabitah dengan wasail yang mutaghayyirah. Wasail yang sabitah, mansusah, contohnya salat 4 rakaat. Kaifiahnya adalah wasilahnya adalah mansusah. Maka tak boleh ditambah. Sekiranya ada bertambah, bercanggah dengan usul dan sunnah Nabi, maka bid'ah. Tapi sekiranya wasail mutaghayyirah, ada beberapa urusan agama yang mana wasilahnya adalah fleksibel, boleh berkembang, boleh berubah. Maka di situ, selagi mana bertepatan dengan kehendak dalil, maqasid, qawaid, usul, kulliyat, maka dia termasuk daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai an-nawazil, urusan-urusan agama yang baharu, yang berasaskan ijtihad para ulama. Sekiranya keluar daripada usul sunnah Nabi dan usul sunnah Khulafa' Rashidin, maka itulah yang dipesan dalam hadis inilah, yang disebut sebagai muhdatsatul umur. Hadis ni saja nak bincang panjang kan, semua dah alim lah bab ni. Okay, kita tengok hadis yang ke-29 tadi. Hadis yang ke-29 pun kita ringkaskan juga sebab panjang kan. Sama juga, iaitu tabiat sahabat. Sunnah para sahabat suka bertanya Rasulullah perkara-perkara yang boleh memberi manfaat. Sebab itu soalu as-sahabi di Rasulillah ataupun Rasulullah, soalan sahabat kepada Rasulullah itu ialah kebanyakan adalah yarbitu bainal ilmi wal amal. Kebanyakan falsafah soalan para sahabat itu adalah dia kata berorientasikan teori yang juga diikat dengan praktikal, amalan. Para sahabat jarang sangatlah, ataupun kita kata kebanyakan soalan mereka tu mesti kait dengan amal. Ini sama juga soalan Muaz. Dia kata, wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Praktikal. Nak direct, spesifik amalan yang macam mana. Nabi kata, kau tanya benda yang besar ni. Kemudian Nabi sebut, sesungguhnya melakukan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi sebut contoh-contoh yang boleh memasukkan syurga tadi. Ta'budallah la tusyriku bihi syai'a. Tauhid, jangan syirikkan Allah. Wa tuqimus salah, mesti mendirikan salat, jangan tinggal salat. Tutiyaz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjul bait. Ini rukun Islam. Jadi rukun Islam. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara wa salatul rajul fi jawfil lail. So ini antara tambahan-tambahan pintu kebaikan tadi. Puasa, sedekah dan juga bangkit tengah malam. Kemudian dibaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta idza balagh, sehingga ayat tersebut. Orang-orang yang kita waktu malamnya jauh dari tempat tidur kerana melakukan qiyamul lail. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr. Kemudian aku cerita tentang kepala lah, ataupun kita kata asas kepada urusan agama ni dan tiangnya. Dan wazir wati sanami ataupun wazir wati sanami, itu perkara yang paling tinggi sekali. A'lahu, Mu'adz kata, bala ya Rasulullah. Nabi bersebut, kepala kepada urusan Islam ni adalah salat. Perkara yang paling tinggi, yang paling berat ganjaran dia adalah al-jihad. Kan Nabi sebut kan, wazir wati sanamihi al-jihad. Wazir wati sanamihi al-jihad. Selesai lah. Okay, kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, aku nak tak aku tunjuk kepada kamu malaki dzalika kullih. Perkara yang kita kata pertahanan, yang boleh merangkul, yang boleh memudahkan segala yang kamu buat tadi. Jadi Mu'adz kata, bala ya Rasulullah. Nabi kata, fa akhadha bilisanihi qala kuffa 'alaika hadha. Jaga lisan kamu. Faqultu ya Nabi Allah, huwa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bi. Kami ni, apa yang kami cakap ni, kami kena balas ke, ataupun kami akan diberikan apa-apa balasan?
kami kena bertanggungjawab ke terhadap lisan? Nabi kata saqilat ka ummuk wa hal yakubun nas. Saqilat ka ummuk ni dia adat Arab lah bercakap kalau ikut maksud literal dia. Maksudnya mak kamu telah buang kamu ataupun telah hilangkan kamu. Maksudnya mak kamu hilang kehilangan kamu lah. Itu ayat. Dia bukan mimbabi doa, bukan Nabi nak doakan sahabat begitu, tapi itu macam ayat-ayat yang menjadi jarat fi adatil Arab, menjadi kebiasaan Arab. Kemudian Nabi sebutlah, tidaklah manusia ni dihumbankan dalam neraka, muka-muka mereka ni hanya kerana kesan-kesan hasaid, kesan-kesan daripada apa yang dilakukan oleh lidah-lidah mereka. Jadi semudahan begitulah itu menjaga lisan. Okey, baik, kita tengok hadis yang seterusnya. Okey, hadis yang 30, 31 dan juga 32. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جثم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه دارقطني وغيره. Lagi? حديث 31 عن أبي عباس سهل بن سعيد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيها فيما عند الناس يحبك الناس. وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Okey, satu lagi. حديث ثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه ودارقطني وغيرهما مسندان ورواه مالك في موطأ مرسلان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Maaf Ustaz, mic Ustaz. Okey, sila. Dengar? Dengar tak? Okey, jadi dalam hadis ni Nabi sebut 3 kategori lah. Pertamanya perkara wajib, yang kedua perkara haram, yang ketiga perkara yang sukutu syari', ma sakata anhu syari'. Perkara-perkara yang didiam, al-maskut anha,
banyak perkara yang tidak diperincikan oleh syarak, didiamkan. Itu yang ketiga. So itulah dia punya kategori utama hadis ni kan. Jadi Allah Taala Nabi nak sebut yang pertama ada perkara wajib. So jangan kita tudayyi' perkara wajib tu sama ada kita meninggalkan bitarki ataupun bitahawun ataupun binaqs, sama ada kita meninggalkan ataupun kita merendah-rendahkan ataupun maksud meringan-ringankan ataupun kita mengurangkan. Itu ada 3 makna tudayyi'uha. Wa hadda hududan, dan Allah Taala meletakkan sempadan. Sempadan ni maksudnya maharim Allah, batasan dalam syariat Allah Taala. Jangan kita fala ta'taduha, jangan kita melangkaui batasan tersebut. Wa harrama asya' fala tantahikuha, dan mengharamkan banyak perkara, beberapa perkara. So jangan kita melakukanlah perkara-perkara yang diharam tadi. Banyaklah. Wasakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabahathu anha. Yang ketiga ni penting, iaitu yang kita sebut sebagai al-maskut anha. Masakata anhu syari', perkara-perkara yang didiam. Jadi perkara-perkara yang didiam ni bukan bermaksud Allah Ta'ala lupa. Sebab tu dia kata rahmatan lakum ghaira nisyanin. Jadi banyak perincian kehidupan manusia ni Allah Ta'ala diamkan. Ada hukum-hukum yang tidak diperincikan, tidak dispesifikkan oleh syarak. Apa maqasid dia? Untuk rahmat kepada kita, kepada umat. Fala tabahathu anha, jangan kita bebankan diri untuk pergi tanya pun, ataupun untuk ni lah perkara-perkara tak disebut. Okey, kita pergi kepada hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 ialah daripada Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Ja'a rajulun, seorang lelaki datang kepada Nabi faqala, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku kepada satu amalan. Jadi sahabat ni dicerita tentang seorang lelaki lah, tak disebut siapa lelaki tadi, mestinya adalah seorang sahabat lah. Ini salah satu contoh bahawa bagaimana soalan sahabat tentang ilmu tu adalah mereka daiman yarbitul ilm bi sya'nil amal. Sentiasa mereka mengaitkan ilmu itu adalah pada implikasi ataupun pada konteks amalan. Itu antara fiqh soal yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi apa tanya lelaki tadi? Dia minta kepada Nabi tunjuk ala amalin azim, amalan yang azim. Idza amiltuhu, sekiranya aku melakukan perkara tersebut, maka dakhaltul jannah. Ahabbani Allah. Allah Ta'ala akan sayang kepadaku dan akan sayang kepada manusia. Manusia akan sayang kepada aku. Jadi lelaki itu dia tanya amalan yang mana beri impak kepada dua keadaan. Pertamanya beri impak kepada hubungan dia dengan Allah. Dia nak amalan yang mana Tuhan suka. Tapi bukan setakat Tuhan suka, tapi dia nak juga ada impak ke dalam manusia. Maksudnya memberi manfaat ataupun memberi kebahagiaan. Tidak menyusahkan, tidak memudaratkan manusia. Ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Memberi kesan kepada hubungannya dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia tadi. Maka kata Nabi, uzhud pula, silap. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kemudian kata Nabi SAW, zuhudlah fid dunya. Dan juga zuhud di sisi manusia yuhibbukan nas. Apa makna zuhud? Okey, secara umumnya zuhud ni adalah tarku ma zada anil hajah. Meninggalkan sesuatu yang ma zada anil hajah. Min halalin. Okey, tarku ma zada anil hajah min halal. Apa makna zuhud? Zuhud ni kita meninggalkan perkara yang lebih daripada kadar hajat. Dan perkara tersebut adalah halal. Tarku ma zada ani al-hajati min halalin. Jadi zuhud kita meninggalkan, pertamanya adalah perkara halal. Yang kedua, perkara tersebut lebih daripada kadar hajat.
Jadi kita kena bahagikanlah apa yang kita nak dalam dunia ni ataupun kehidupan kita ni kepada tiga. Ulama usul fiqh bahagikan kepada ada perkara yang daruriyat, ada perkara yang hajiat, ada perkara yang tahsiniat. Contohnya daruriyat. Daruriyat ni kalau kita tinggalkan daruriyat tak dikira zuhud, sebab zuhud adalah meninggalkan hajiat, kadar lebihan daripada hajiat. Sebelum kita pergi kepada hajat tadi ataupun hajiat tadi, kita tengok dulu daruriyat. Jadi zuhud ni adalah tarku ma zada 'anil hajah fi halalin. Okey. Yang pertama, kehidupan kita ni ada perkara-perkara daruriyat. Daruriyat ni adalah perkara yang kalau kita tak buat akan memusnahkan kita, akan memudaratkan kita, akan menyebabkan kita kata darar kepada kita. Contohnya apa? Makan. Makan daruriyat, bukan hajat. Tapi darurat. Kalau tak makan mati. Apa lagi? Berjamur, tidur. Perkara-perkara tersebut. Yang kedua ada kadar hajiat. Daruriyat ni kembali kepada 5 tu lah. Menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga apa lagi? Menjaga hifzuddin, hifzun nafs, keturunan dan sebagainya. Adapun kadar hajat tu ialah perkara-perkara yang contohnya ada rumah, mempunyai rumah. Mempunyai rumah ni daruriyat ke hajiat? Ada tak orang yang tak ada rumah dia akan mati? Tak ada. Tapi kalau dia tak ada rumah tak selesa lah. Contohnya geng-geng apa gelandangan ni kan yang tidur tepi jalan, bawah terowong, bawah jambatan ni. Sebab mereka tak ada tempat tinggal. Tapi mereka tak confirm mati. Kalau mereka tak makan, mereka matilah. Tapi hajat manusia berhajat kepada rumah, maskan, sakan yang bagus. Sebagaimana sebut dalam hadis. Jadi ada sahaja rumah tu cukup kadar hajat kita. Apa makna zuhud? Iaitu kita meninggalkan apa yang lebih daripada kadar hajat. Maksudnya kita meninggalkan untuk nak rumah yang besar. Zuhud lah. Kadar hajat kita pada sakan tu adalah apa yang kita selesa lah. Cukup kepada kita dan anak-anak. Hajat. Tapi kalau mazada anil hajah, rumah yang besar, yang mahal-mahal tu zuhud lah. Yang ketiga tahsiniat kan. Okey, baik, tak apalah tu. Okey, sebelum kita pergi hadis yang seterusnya, apa beza zuhud dengan wara'? Beza dia adalah zuhud adalah tarkul halal al-bayyin, meninggalkan perkara halal yang jelas. Sebab tu kita sebut tadi, ta'rif zuhud tu adalah tarku ma zada 'anil hajati fi halalin ataupun min halalin. Jadi zuhud tarkul halal al-bayyin, kan Nabi sebut al-halalu bayyin kan. Rumah tu memang, rumah yang besar tu memang confirm halal contohnya. Ataupun keduniaan. Zuhud meninggalkan perkara halal. Wara' adalah tarkus syubhat. Yang mana kehalalan dia tak jelas. Tarkus syubhat. Jadi orang yang wara' adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang halal, yang mana zada anil hajah, yang lebih daripada kadar hajat. Tapi kalau dia tinggal terus perkara yang hajat dia tadi, itu tak dikira sebagai zuhud lah. Contohnya dia ada duit, tapi dia sahaja je bawa anak dia, kita tidur bawah jambatan lah, tak payah. Tapi dia ada kemampuan, yang tu tak kira zuhud lah. Sebab dia belum menyempurnakan hajat anak-anak dia tadi. Sedangkan dia, hajat ni ada hajat yang wajib, ada hajat yang sunat. Kalau hajat tu dalam keadaan dia mampu melibatkan anak-anak, itu hajat yang wajib. Walaupun hajiat, tetapi hajat yang wajib. Hajiat ni tertakluk kepada hukum taklifi pula kan. Jadi hajiat yang wajib tu, sebab dia adalah nafkah dalam keadaan dia mampu. Memberi pakaian dan tempat tinggal tadi. Gitu. Okay, baik, kita tengok yang seterusnya, 32 kan. Ni pun yang kita baca dah tadi kan, 32 kan. Okey. Iaitu daripada Abi Sa'id, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Ni Abi Sa'id al-Khudri lah, min hufadh as-sahabah, min nujaba'is sahabah. Tokoh-tokoh
kibar muhaddisin di kalangan para sahabat lah. Dia kata anna Rasulullah SAW bersabda qala la darara wa la dirar. Hadisun hasan. Tidak memulakan kemudaratan dan juga tidak membalas sesuatu kemudaratan. La tu adalah la nafiyatun lil jins, iaitu la fungsinya adalah untuk menafikan segala jenis perkara yang selepas daripada itu. Maksudnya tidak boleh memulakan sebarang jenis kemudaratan. Seperti apa beza darara dengan dirar? Darara ni adalah ibtidaan. Mula kita start. Dirar kita balas. Darar la darara ay ibtidaan. Contoh kita pergi pukul orang kita. Dirar adalah ala sabilil muqabalah, kita membalas. Kedua-dua tak boleh sebab memberi mudarat lah. Sebahagian para ulama dia tidak menggunakan lafaz hadis untuk dijadikan kaedah. Ada ulama yang mengatakan sebab la darara wa la dirar ini adalah qa'idatun min al-qawaid al-kubra al-khams. Dalam kaedah fiqh ni ada 5 kaedah kubra, al-umuru bimaqasidiha, al-yaqin la yazul aw la yuzalu bisyak, ad-dararu yuzal. Contoh ni antara yang 3. Jadi salah satu daripada kaedah kubra, 5 kaedah kubra agama ni, syariat ini yang disusun oleh para ulama ialah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal ialah ungkapan para fuqaha yang diambil daripada lafaz hadis inilah. Jadi ada ulama yang guna betul-betul nas tepat spesifik macam lafaz hadis. Ada ulama yang ubah kepada ad-dararu yuzal, iaitu kemudaratan mesti dihapuskan ataupun dihilangkan. Wujuduha, dihilangkan kewujudan. Okey, baik, secara ringkasnya begitulah. Tapi likulli qa'idatin istisna'at, itu kaedah dia. Setiap kaedah dia mesti ada halat istisna'iyah. Dia mesti ada situasi-situasi pengecualian. Maksudnya sebab itu sifat kaedah ni adalah aghlabi, bukan kulli. Sifat kaedah fiqh tu adalah aghlabi. Sifatnya adalah kita kata berlaku pada ghalibul ahwal, kebanyakan keadaan mukallaf. Bukan berlaku pada keseluruhan, sebab mesti ada beberapa hukum yang dikecualikan. Likulli qa'idatin istisna'iyah ataupun istisna'at. Apa keadaan pengecualiannya? Antaranya ialah dalam qisas, walakum fil qisas. So dalam qisas kita dibenarkan untuk membalas. Kan tak? Sebab apa hikmah dibenarkan membalas dalam qisas? Pertamanya, qisas walaupun dibenar untuk melakukan ad-dirar, membalas mudarat, tetapi hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Bukan hukum umum, tapi hukum yang berkait dengan siasah, berkait dengan keputusan pemerintah. Kita tak boleh pergi qisas macam tu, mesti setelah keputusan daripada pihak al-qadi. Okey, kita habiskan hadis ini dengan menyebut ada 3 hikmah sebab apa dibenarkan dilakukan ad-dirar dalam hukuman qisas. Yang pertama ialah kata para ulama, targhiban fil afwi, untuk kita menggalakkan ada kemaafan. Jadi kalau berlaku qisas, sebenarnya boleh pilih kan, sama ada kau nak qisas ataupun kita nak maaf dan bayar diat contohnya. Jadi kita targhiban fil af, kita menggalakkan supaya saling memaaf lah. Sebab boleh jadi family mangsa, dia kata tak apalah, kita tak payah hukum dia, kita maafkan, tapi dia kena bayar diat. Contoh. Yang kedua kata para ulama adalah tadyiqan lidairatil khusumah. Tadyiq, menyempitkan, tadyiqan lidairatil khusumah, menyempitkan daerah ataupun menyempitkan kita kata ruang berlakunya perbalahan. Kalau tak ada qisas,
Boleh jadi 7, 8, 10, 12 generasi kan berdendam kan. Macam cerita apa dah Mahsuri kat dekat Langkawi, tak tahulah betul ke tidak kan. Contohnya ni bunuh kan. Awak bunuh ayah saya, ni anak dia bunuh. Cucu dia pun bunuh pula. Jadi untuk menyempitkan, mengecilkan skop kita kata daerah permusuhan tu, maka adanya qisas. Tadyiqan li dairatil khusumah. Yang ketiga adalah tahdhiran min az-ziyadati 'inda al-qisas. Tahziran, tahzir memberi amaran ataupun mengelak daripada az-ziyadati, adanya kadar tambahan ketika balas, pembalasan tadi. Kalau tak ada hukuman qisas, balas dendam ni boleh jadi asalnya dia langgar je aksiden, yang ni pun bunuh, ni pun tambah lagi kan, bunuh 2 orang anak dia, yang ni pun jadi berlaku ziyadah. Jadi antara hikmah adalah untuk tahziran min az-ziyadati fi 'inda al-qisas. Kita cuba habis satu lagi tapi Ana tak buka soal jawab, tak apa. Tak sempat. Okey, hadis yang ke-33 ni Ana baca daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Ibn Abbas ni juga hadis tentang kaedah dalam al-qada asy-syar'i, qada kehakiman kan, penghakiman. Kata Nabi, sabda Rasulullah, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Sekiranya manusia ini diberikan izin oleh syarak untuk melakukan apa-apa dakwaan. Maksudnya setiap orang tu ada hak untuk claim sesuatu dakwa. Yu'ta tu diberikan, maksudnya diberikan izin secara syarak. Bida'wahum, untuk dia claim apa-apa dakwaan. Ladda'a, apa implikasi dia? Akan berlaku idda'a rijalun, akan berlaku contohnya situasi beberapa lelaki claim bahawa harta dekat kampung sebelah tu adalah harta dia. Dan dia boleh claim dima'ahum, darah tu adalah darah yang dia boleh tuntut. Kalau semata-mata dakwa itu dibenarkan oleh syarak, tanpa ada kaedah. Tetapi Islam letakkan kaedah dia. Al-bayyinatu ataupun al-bayyinata 'ala al-mudda'i. Bayyinah, bukti mesti didatangkan oleh al-mudda'i. Bayyinah ni kalau ikutnya hujjah sarihah, wadihah. Ataupun dalam konteks mahkamah tu bukti lah. Cuma bukti bagaimana tu perincian kepada oleh mahkamah pula lah. Wasailul isbat. Dia banyak perincian lagi. Tapi yang penting yang nak claim, yang nak dakwa sesuatu, dia kena datangkan bukti. Wal yamina ala man ankara. Jadi yang nak menafikan, dia mesti datangkan al-yamin, sumpah. Okey, kita ambil sikit je. Okey, pertamanya apa makna dakwa? Okey, dakwa ni kata para ulama ialah ikhbaru bihaqqin laka ala ghairika. Ikhbaru bihaqqin laka ala ghairika. Kita beritahu bahawa kita ada hak ke atas apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi ada tambahan lagi lah pada ta'rif tadi. Ikhbarun bihaqqin laka ala ghairika 'inda hakim. Dakwa yang dibenarkan oleh syarak itu hanyalah 'inda hakim, ai 'inda al-mahkamah. Segala dakwaan yang dilakukan di Facebook, Twitter, sosial media, dalam parlimen, selagi mana tidak dimasukkan dalam mahkamah, maka tak termasuk daripada dakwa yang dikehendaki oleh syarak. So dakwa yang dikehendaki oleh syarak ini, yang disebut pada kaedah al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, itu hanya berlaku implikasinya apabila dilakukan 'inda hakim. Sebab itu kita kata dakwa ni adalah ikhbaru bihaqqin laka 'ala ghairika 'inda hakim. Okey, baik. Jelaslah kat situ kan. Kemudian, so yang nak tuduh kena datang bayinah lah. Bayinah ni boleh jadi bukti, boleh jadi syuhud, saksi, boleh jadi qara'in, bukti lah.
dan bukti itu tertakluk kepada peraturan undang-undang lah macam mana. Okey, apa keperluan sumpah ni? Kita tutup dengan keperluan sumpah. Apa keperluan al-yamin ala man ankara tadi? Ini kita kata sumpah ingkar. Okey, sekiranya yang mendakwa tadi, al-mudda'i, orang yang mendakwa, dia mendakwa tanpa bukti, maka ala man ankara tu adalah kita sebut al-mudda'a alaih. Orang yang didakwa tadi, orang yang dituduh tadi, dia boleh terlepas daripada tuduhan hanya semata-mata dengan sumpah. Kita panggil sebagai sumpah ingkar lah. Ada istilah dia, apa, nukul. Maksudnya itu dah kena belajar dalam apa, subjek qada lah. Kena ambil subjek qada kan. Tapi secara bahasa kampungnya ialah sumpah tu adalah kalau dia dah sumpah, maka dia dah boleh, tak perlu diteruskan pendakwaan. Tapi dengan syarat, itu sekiranya pihak pendakwa ataupun pihak penuduh tadi tak ada bukti. Kalau pihak penuduh ada bukti, maka sumpahnya itu la tanfa', tidak bermanfaat. Tidak memberi manfaat lah dia punya sumpahan tadi. Sebab apa perlu kepada sumpahan? Ini pegang satu. Kerana kaedah syaraknya al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal bagi seseorang itu adalah bara'atu zimmah. Secara literalnya, bara'atu zimmah itu ialah hukum asal bagi seseorang itu adalah bebas daripada apa-apa tanggungjawab ataupun apa-apa tuduhan. Jadi seseorang tu, contohnya kawan kita yang memiliki sesuatu, hukum asal bagi dia tu, apa yang dimiliki tu adalah milik dia lah. Jadi orang lain tak boleh claim selagi mana orang lain ada bukti untuk dakwa bahawa barang itu bukan milik dia. Jadi al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal bagi seseorang itu adalah terlepas ataupun bebas daripada mana-mana tuduhan ataupun pensabitan ataupun tanggungjawab tertentu lah. Sebab itu ada konsep al-yamin tadi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Macam mana? Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.